Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita menjadi insan yang terpuji di dunia dan di akhirat. Sebelum kita melihat tentang konsep tadabbur di dalam Al-Quran, jom sama-sama untuk memberkati majlis kita. Kita nak baca surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga ayat 2, muka surat 553. Kita mulakan kehidupan kita dengan bacaan Al-Quran. Walaupun tadi sudah bertadarus, kita nak sama-sama membaca Al-Quran insya-Allah. 553. Sebab ayat ini akan kita tadabbur nanti insya-Allah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sebagai mukaddimah kita pada pagi hari ini, kita dah baca beberapa ayat. Mudah-mudahan setiap kalimat yang kita baca, setiap ayat yang kita baca mendapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada pada 17 Ramadan. Sebahagian ulama mengatakan malam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenali dengan malam ataupun nuzul Quran, iaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terkait dengan Al-Quran semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui Jibril, maka Jibril dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehingga Jibril diangkat menjadi Raisul Malaikah, ketua daripada malaikat. Ketika seorang hamba, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada baginda Al-Quran, baginda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi seorang rasul. Ketika Al-Quran berada di hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hati yang sentiasa mencintai Al-Quran, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempena pada bulan Ramadan ini dan pada hari ini 17 Ramadan adalah memperingati nuzul Quran ataupun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim. Jadi dengan demikian,
InsyaAllah kita akan melihat bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sudah ada Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Namun, terkadang manusia leka. Al-Quran hanya dibelik ataupun disentuh setahun sekali. Sebulan sekali okey, setahun sekali. Masa bila? Bulan Ramadan, tadarus Al-Quran. Jadi setiap hamba, kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata baginda Nabi SAW, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fima indah. Yang bermaksud, ketika ada satu kaum, satu penduduk, satu jamaah berkumpul dekat mana? Di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka buat selepas berkumpul? Sembang ke? Gosip ke? Tidak. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Nabi gunakan pada hadis Nabi ini, iaitu perkataan yatlu. Di dalam Al-Quran, perkataan membaca itu banyak. Di antara dia kita pernah dengar qara'ah kan? Baca. Kemudian tala atau tilawah juga baca. Dan selalu kita sebut majlis tilawatil, membaca. Kemudian tartil, juga membaca warattilil Qur'ana tartila. Semua ada makna. Kalau perkataan qara'ah itu hanya baca sahaja. Baca sahaja. Seperti Nabi diturunkan wahyu yang pertama, iaitu Iqra, baca. Nabi disuruh baca sahaja. Kemudian tala atau tilawah ini baca dan pahami maknanya dan berusaha untuk mengamalkan. Ini maksud tala ataupun tilawah. Kalau tartil, baca dalam keadaan bertajwid, merdu, tidak ada salah, fasahah, itu yang dinamakan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi di saat Nabi SAW menyebutkan pada hadis ini, iaitu yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Mereka berkumpul, macam tadi saya masuk ada tadarus, berkumpul satu jamaah kan. Dia baca Al-Quran, macam kita saat ini, tadi baru baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pahami makna Al-Quran, dan kita tadabburi isi kandungan Al-Quran tadi yang kita baca, yang akan kita tadabburi sebentar lagi nanti. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Bukan setakat mereka yatluna kitab Allah, di samping itu mereka wayatadarasunahu. Mereka bertadarus. Daripada perkataan inilah timbul perkataan tadarus dalam masyarakat kita, tadarus. Disebut tadarus Al-Quran kan. Tadarus Al-Quran. Yang kita bayangkan tadarus Al-Quran itu bulan Ramadan saja. Rupanya tidak, setiap hari, setiap masa ada tadarus Al-Quran. Artinya tadarus di sini daripada perkataan darasa, belajar. Tadarus, saling belajar. Saling belajar. Jangan kadang-kadang kita dibetulkan oleh sahabat kita, kita rasa, si aku je salah, aku je salah. Tak apa. Ada masa sahabat tadi tersilap. Itu namanya dia tadarasa. Tadarus. Tadarus ini merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Ini dia. Kenapa? Sebab Nabi SAW bertadarus bersama Jibril. Tadarus adalah sunnah Nabi SAW.
Ini kita ambil daripada tadarus ini, saling ajar mengajar. Kalau kawan kita salah, kita betulkan. Kawan kita silap, kita betulkan. Dua-dua tak faham. Satu jemaah tiba-tiba tak faham. Apa nak maksud ni? Kita pergi jemaah lain bertanya. Tidak ada manusia yang fasih baca Al-Quran melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya berusaha untuk belajar Al-Quran. Ini kita bina diri kita agar kita menjadi insan yang sentiasa mencintai Al-Quranul Karim. Kemudian selepas dah baca Al-Quran wa yatadarasuna, ada 4 yang Allah ataupun yang Nabi sebutkan hikmah daripada tadarus ini. Yang pertama, anzalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka ketenangan. Ketenangan bagaimana? Hati yang tenang. Walaupun hadis ini biasa kita dengar setiap bulan Ramadan, mesti hadis ini akan keluar oleh para asatis. Kita ulang. Sedangkan Al-Fatihah kita ulang aja setiap hari berapa kali? Itu solat rawatib. Kalau tambah lagi dengan tarawih, berapa kali Al-Fatihah diulang? Tambah lagi solat sunat rawatib, sama solat wajib dan sebagainya. Jadi, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan kepada mereka ketenangan. Dalam duduk berjamaah, Allah bagikan ketenangan kepada kita. Tapi ada juga masalah, ustaz. Dah duduk dalam berjamaah 5-6 orang ni, hati tetap tak tenang. Duk fikir je. Duk fikir apa? Baju raya, kuih raya, jalan raya. Masing-masing raya nak fikirkan. Tak payah. Jadi kita nak ambil dalam konteks hadis Nabi SAW ini akan diturunkan kepada mereka iaitu ketenangan. Sakinah, ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang membaca Al-Quran dan mereka yang bertadarus Al-Quran. Amat beruntung bagi mereka yang ada halaqah jamaah, walaupun 2 orang, 3 orang, mereka tetap juga belajar Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Cuma tadarus Al-Quran yang kita buat bukan kita nak kejar apa? Kejar khatam. Bagus nak kejar khatam, tapi pada masa yang sama Allah Nabi sebutkan tadi tilawatul Quran, baca dan fahami makna dia. Selepas kita baca satu juz, kita cari sesiapa yang boleh tengok ayat ni, kita baca makna dia. Kita baca makna dia. Walaupun satu muka surat, kita baca makna dia pun dah memadai. Habis kita baca semua, jom sama-sama kita tengok makna dia. Ini. Biasa kita nak kejar habis kan? Bagus, tak ada masalah, bagus. 4 kali khatam, 5 kali khatam kan bagus. Alhamdulillah. Fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Tapi ada masa juga kita baca terjemahan dia. Kalau ada sesiapa sahabat yang ada kitab tafsir dekat rumah ke, Hamka ke, tafsir Azhar ke, tafsir apa lagi, tafsir Ibn Katsir yang sudah diterjemahkan ke, tafsir Al-Munir yang sudah diterjemahkan juga, kita bawa. Kita baca sedikit, walaupun satu ayat. Kita nak mengambil makna daripada apa? Makna daripada tilawah tadi tu. Baca, faham dan tadabbur Al-Quran dan berusaha untuk memahaminya dan berusaha untuk mengamalkannya. Kita tak mampu nak bertadabbur macam ustaz-ustaz dan sebagainya, tak mampu. Kita baca maknanya sudah alhamdulillah. Sekarang ni ada tafsir pimpinan Ar-Rahman yang di Jakim punya, itu lagi bagus untuk memahami makna isi kandungan Al-Quran. Kita nak memaknai tilawah. Kita tak nak tahun lepas kita tak ada baca saja. Tahun ni tak. Kita nak ubah sikit tadarus kita. Macam mana? Kita nak baca terjemahan Al-Quran. Tahun depan pula, kita nak baca lagi tafsir Al-Quran. Tahun depan lagi, kita nak baca khatam 30 juzuk tafsir Al-Quran. Masya Allah, ini tadarus. Maka, apa yang Allah berikan kepada mereka? Anzalat humus sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa ghashiyat humur rahmah. Mereka diliputi dengan kasih sayang Allah.
Bagi siapa tadi? Bagi orang baca Quran dan bertadarus. Bagi kita saat ini ni, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita. Wa ghasyiyat di sini rahmat yang meliputi. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi kita saat ini bagi orang yang bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa haffat alaihimul malaikah. Mereka dinaungi para malaikat. Cuma kita tak nampak je. Ini hikmah daripada orang yang bertadarus Al-Quran, yang baca Al-Quran dan berusaha untuk mengamal isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang keempat, zakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingati mereka. Sentiasa mengingati mereka agar apa? Agar mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya mereka mendapatkan ganjaran yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita nak melihat pada pagi hari ini bagaimana cara kita nak mendapatkan 4 perkara daripada Allah Subhanahu wa taala melalui tilawatul Quran. Tilawah di sini artinya baca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran dan berusaha untuk memahami dan beramal dengan Al-Quran. Seperti pada ayat yang surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menyebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat itu ditutup dengan la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi manusia yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa Allah sebutkan la'allakum tashkurun di sini? Agar kita mensyukuri adanya Al-Quran. Adanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dapat yang 4 poin tadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ketenangan, kita dapat rahmat, kita dapat lindungan daripada malaikat, kita dapat diingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, kehidupan kita akan menjadi bahagia. Inilah sebagai panduan dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya kita hidup dalam keadaan tenang di akhir hayat kita, mendapatkan ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak melihat bagaimana cara kita nak tilawah Al-Quran, ataupun dalam istilah dia bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 6 poin yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan kecintaan sepenuhnya terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk berinteraksi dengan, kita dengar Al-Quran bila dibacakan. Walaupun kita tidak duduk bersama jemaah dalam majlis tilawah ataupun majlis tadarus Al-Quran, tetapi ketika Al-Quran dibaca, kita kena duduk dan kena diam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf? Boleh kita tengok langsung dalil daripada Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 176. Pada muka surat 176. Langsung kita tengok, kita tadabburi ayat tersebut. Iaitu pada ayat 204. Kita selak-selak. Kenapa pula lah Ustaz suruh selak-selak pagi ni? Bila kita menyelak Al-Quran, mata terbuka. Takut apa? Duduk belakang sambil tidur lah. Dengar ceramah sambil tidur. Itu saja kita buka Al-Quran. Kita nak melihat isi kandungan Al-Quran tersebut. Kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, kita nak baca dia. Pada muka surat dapat dah 176 pada ayat 204. Apa kata Allah kat situ? Wa idza istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Ini
Langsung Allah sendiri sebutkan kepada kita sebagai bukti dalil bahwasanya Al-Quran itu didengar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Ini baru dengar. Ini baru dengar saja. Dengar, diam. Ketika Al-Quran dibaca, dengar, diam. Dah dapat apa? Rahmat. Turhamun, kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dengar dan diam. Apa lagi? Baca. Apa lagi? Dipahami. Apa lagi? Ditadaburi. Apa lagi? Diamalkan. Betapa hebatnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini, ketika Al-Quran, kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, kita kena diam bila dibacakan Al-Quran. Kalau kita baca bersama, sama-sama baca. Kalau kita tak baca, kita diam, kita dengar isi kandungan Al-Quran tadi. Isi bacaan Al-Quran. Walaupun kita tak faham maknanya, Allah akan berikan ketenangan kepada mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Fastami'u di sini adalah fi'il amar, kata perintah untuk mendengar. Bukan setakat dengar saja. Wa ansitu, diam. Diam dalam artian kita ikuti bacaan walaupun tak faham makna. Kemudian Allah sebutkan la'allakum turhamun, kamu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang kita lakukan apabila kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita sendiri nak berinteraksi dengan Al-Quran, kita baca. Kita baca dengan penuh khusyuk kepada Allah. Kita baca dalam keadaan tenang. Kita baca dalam keadaan sendiri. Ustaz, saya tak yakin dengan bacaan. Kita panggillah sahabat kita untuk dengar bacaan kita. Jangan segan. Kita tahu bacaan kita tak sempurna, tak boleh nak ke depan bacaan tadi tu, kita panggil kau untuk dengar bacaan kita. Betulkan bacaan kita. Tak perlu segan, tak perlu malu. Sebab apa? Sebab kita nak meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita terpatah-patah baca wah, banyak wah dia kan. Walaupun sahabat kita dah ni makcik ni kakak ni kata dia kan, banyak sangat wah dia. Kita kena sabar. Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan dia ni tak boleh baca tu, dia dalam kumpulan tak boleh baca. Bila diletakkan mereka ini di dalam kumpulan yang tak boleh baca, terus dia tak boleh baca semua. Kan? Kita nak masuk surga sama-sama. Kita nak dapat rahmat sama-sama. Yang tak pandai baca tu, yang pandai baca, mereka bimbing. Ini yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tadarus. Sepatutnya Nabi tak perlu tadarus dah. Sebab Nabi kan dah turun kepada baginda itu wahyu. Tapi tetap juga bertadarus bersama Jibril. Ini yang perlu. Jadi Al-Quran bila diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sentiasa mengamalkan, dan bila Al-Quran itu dibaca, maka kita hendaklah fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan diam. Itu makanya kalau kita dalam satu halaqah tu, kita lantik satu orang yang tukang semak. Yang tukang semak. Itu yang lain semua dengar. Kecuali yang tukang semak tu tertidur. Dia tertidur, dia tak boleh nak semak orang lain, kita bantu untuk menyemak sahabat ketika baca Al-Quran. Jangan ada 5 orang, 4 orang tukang semak. Bila satu tersilap, semua nak bercakap. Sehingga yang baca ni confused dah, yang mana satu nak dengar. Kadang berlaku seperti itu. Biarkan, kecuali yang tukang semak itu, yang kita dah lantik sebagai tukang semak tu, dia terlepas pandang, nama manusia kan, terlepas pandang, kita bantu. Janganlah pula cakap, udah kami lantik tukang semak, dia pun tak tahu. Tak boleh, namanya
manusia, ada kesalahan, ada kesilapan, kelalaian, mungkin dia terngantuk dan sebagainya. Jadi ini perlu ada adab-adab ketika kita bertadarus Al-Quran. Ini yang penting yang dalam kehidupan kita, khususnya pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Membaca dengan betul. Membaca dengan betul. Apa dalil? Apa dalil yang Allah sebutkan? Jom kita pula pergi pada surah Al-Baqarah ayat muka surat 19. Supaya hilang ngantuk. Muka surat 19. Ayat 121. Dah jumpa dah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dekat situ? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Boleh kita baca di situ makna dia, iaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diberikan oleh Allah? Iaitu kitab. Setelah mereka dapat kitab, apa mereka buat? Baca. Yatslunahu. Mereka membacanya. Tengok tadi kan, Nabi sebutkan yatslu kan? Nabi tak sebut qira'ah. Allah tak sebut qira'ah dekat sini. Tidak sebut iqra' dekat sini. Yatslunahu. Mereka membacanya. Membacanya dalam keadaan apa? Haqqa tilawatihi. Bacaan yang betul. Bacaan yang benar. Macam mana bacaan yang betul? Sesuai dengan makhraj dia. Apa lagi? Tajwid dia. Apa lagi? Sifat huruf. Apa lagi? Dan istilah-istilah dalam ilmu tajwid itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan ilmu kita yang ada. Ini cara kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, kita baca dia dengan betul. Kita baca dia dengan betul. Ini kan kalam Allah. Kalau kita salah-salah baca, agak-agak Allah suka ke tidak? Tak suka. Contohlah kita cakap dekat sini, tiba-tiba cakap kita tadi disampaikan kepada orang lain, salah. Tak sesuai fakta yang kita sebutkan dekat sini, tiba orang lain cakap dekat sana, apa perasaan kita? Marahlah kan? Maka cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baca dengan betul. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatih. Selepas mereka baca dengan betul, apa mereka buat lagi? Yu'minuna bihi. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka beriman dengan kitab Al-Quran yang dibaca. Subhanallah. Al-Quran dah diturunkan, kita baca dengan betul. Selepas kita baca dengan betul, apa lagi kita kena buat? Beriman dengan apa yang kita baca. Subhanallah. Tidak ada yang paling indah ganjaran yang Allah berikan. Dah baca dan beriman pula. Yakin dengan apa yang kita baca. Contoh ni, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bi. Kita yakin tak dengan apa yang Allah sebutkan sebentar tadi? Yakin kita baca. Kemudian kita beriman dengan apa yang kita baca. Maka inilah yang Allah turunkan rahmat tadi. Sebab apa? Sebab mereka baca Al-Quran dan mereka beriman dengan ayat Al-Quran. Macam mana cara beriman dengan ayat Al-Quran? Kita berusaha untuk memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita. Dah kita dapat, kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini dikatakan alladzina amanu wa 'amilus solihah. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Kemudian Allah sebutkan wa may yakfur bihi. Sesiapa yang ingkar dengan apa yang Allah sampaikan, apa ganjaran untuk mereka? Faulaika humul, mereka adalah orang-orang yang rugi. Apa disebutkan? Apalah asyik tadarus saja.
Asyik terdaru saja. Apa, rumah tak kemas, semua tak bersih, asyik terdaru saja kan. Ada berlaku macam itu ke? Dia pentingkan ini, kita pentingkan dua-dua. Ini pun kita buat kebersihan. Al-Quran pun kita kena baca, khususnya pada bulan Ramadan ini, bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran. Jadi sesiapa yang mengingkari, tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka Allah beri jaminan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Rugi dia apa? Rugi tak dapat ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi mereka tak dapat nikmat-nikmat yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan sebentar tadi dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan Al-Quran? Jom kita pergi pula pada muka surat 455. Nanti catat ya. Ayat-ayat itu sebagai bukti, dalil. Dalil bukan cakap sahaja, bukan cakap saya saja. Ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat berapa? 455. Surah apa? Surah Sad. Yang ketiga ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita, hendaklah seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu harus mentadabbur Al-Quran. Iaitu pada ayat 29. Pada ayat 29 diistilahkan tadabbur Al-Quran, merenungi atau menghayati isi kandungan Al-Quran. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab yang diturunkan kepadamu, iaitu yang dapat memberikan apa? Keberkatan. Nak dapat keberkatan daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita kena buat? Liyadabbaru ayati. Hendaklah kamu mentadabburi ayat-ayatnya. Mentadabburi ayat-ayatnya. Kemudian waliyatazakkara ulul albab. Hendaklah mereka itu bertazakkur, mengingati, merenungi isi kandungan Al-Quran. Maka sesiapa yang bertadabbur Al-Quran, sesiapa yang bertazakkur dengan Al-Quran, mereka itu siapalah? Ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Ulul albab. Bukan bukan Ahmad Albab. Mereka lah yang mendapatkan orang yang cerdik. Seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada kita, sebagai hamba yang beriman, nak tahu orang tu cerdik ke tak cerdik, pandai ke tak pandai mereka, bukan dapat keputusan SPM bagus, bukan. Orang yang cerdik, ulul albab di sini, ketika mereka berada di hadapan Al-Quran, mereka buat apa? Tadabbur dan tazakkur, memahami isi kandungan Al-Quran. Dia tadabbur Al-Quran dan dia tazakkur Al-Quran, menghayati isi kandungan Al-Quran. Mereka itulah orang yang cerdik. Artinya lawan cerdik apa? Jahil lah, jahil. Jahil. Artinya dah ada Al-Quran, awak tak nak. Apa contoh? Dah ada makanan buka puasa yang sedap. Dah ada dihidangkan makanan sedap. Dia pergi ambil biskut kering je. Apa kita cakap? Ni tak kurang cerdik ni. Ketika Allah dah hidangkan kepada kita Al-Quranul Karim, dah ada Al-Quranul Karim, maka apa kita kena buat? Tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Apa tadabbur? Konsep tadabbur itu baca, faham dan amalkan. Apa contoh pada ayat 29 ini? Kita dah baca dia makna dia, kita dah baca ayat dia, kita dah baca makna dia. Bagaimana cara nak mengamalkan? Itu cara nak mengamalkan ayat Al-Quran. Kita baca Al-Quran,
Kita nak dapat keberkatan daripada Allah, kita baca makna dia. Kita tak faham makna dia, buka tafsir. Tak ada tafsir, beli tafsir. Tafsir sekarang ni pun lebih kurang nak dekat 500-600 juga. Nak beli juga, kena ada kitab tafsir dekat rumah. Raya tahun ni, kita hidangkan tafsir. Tak payah hidangan kuih raya. Kan? Kita cut sikit, nak beli kuih raya, nak beli, sebab apa? Nak beli tafsir Al-Quran. Datang anak beranak kan, kita dah baca Al-Quran dah. Surah Sad ayat 29, muka surat 455. Wah, Masya Allah. Mak dah hafal dah. Nenek dah hafal sampai muka surat pun dah hafal dah. Sampai hafal lagi baris ke berapa? Baris keempat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang diturunkan oleh Allah yang dapat memberikan keberkatan. Kalau dahulu kita pergi kenduri tahlil, kita bawa balik, apa nama dia? Berkat. Kan? Itu nama berkat. Berkat dari apa? Berkat daripada secara tak langsung baca Quran tadi tu. Di rumah orang baca Quran kan. Allah dah tunjukkan keberkatan itu, dah bawa balik satu plastik. Dah bawa balik satu plastik. Saya dulu memang saya tahu ayah saya pergi majlis tahlil, memang saya tunggu tu tak tidur. Nak tunggu apa? Berkat itu. Bagus orang mengistilahkan berkat itu. Sebab ada keberkatan daripada majlis yang dibuat, majlis tadi itu, majlis bacaan Al-Quran dah ada keberkatan. Itu contoh Allah bagi dekat dunia. Kemudian apa lagi yang Allah berikan keberkatan dalam kehidupan kita? Hidup kita terpimpin melalui Al-Quranul Karim. Tapi dengan syarat, kita baca Al-Quran dan kita berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan liyatazakkara, sentiasa mengingat. Mengingat apa yang kita baca dan mengingati apa yang kita perhatikan dalam Al-Quran dan kita bawa ingatan tadi itu di dalam hati kita dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Inilah yang dikatakan ulul albab. Orang yang cerdik, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Itu ketiga cara berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat. Kita pergi pada muka surat 402. Dah dapat dah? Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 49. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Yang keempat ini adalah orang yang nak berinteraksi dengan Al-Quran, mereka berusaha untuk menghafal. Berusaha untuk menghafal isi kandungan Al-Quran. Apa kata Allah di sini? Wa ma kunt, ayat yang ke bal huwa ayatum bayyinat. Ini adalah ayat-ayat Allah yang jelas. Dekat mana letak ayat itu? Fi suduril ladzina utul ilm, iaitu di dalam dada orang-orang yang berilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, dan hanya orang-orang yang zalim mengingkari ayat-ayat kami. Jadi secara tak langsung Al-Quran itu letak dekat mana? Dekat dalam dada, di dalam hati, bukan dekat rak. Bukan dekat rak. Nak masuk pada bulan Ramadan, cari Quran balik. Quran pun sudah berabu. Tak adalah ustaz sampai macam itu. Kami memang Al-Quran dalam beg aja. Dalam beg aja Quran, tapi tak baca. Maka ini adalah perintah Allah. Allah menyebutkan pada ayat
49 ini, Al-Quran itu adalah amat jelas, ayat dia amat jelas, dia terletak di dalam hati manusia. Bagaimana cara motivasi, berinteraksi dengan Al-Quran, kita berusaha untuk mengamalkannya, menghafal ayat Quran. Tak dapat satu ayat tu kita baca, contoh pada hari ini, banyak ayat kita baca kan, kita dapat perkataan fastami'u lahu wa ansitu. Dapat itu saja hari ini. Tak dapat juga dalam surah apa tadi, surah Al-A'raf dia sebutkan ayat 204 tu kan, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Patut ayat tu kita tak boleh nak hafal satu ayat tu. Dapat satu kalimat kita hafal pun dah cukup dah. Apa kalimat yang paling senang situ? Quran lah. Wa iza quri'al Quran, dapat hafal kalimat Quran. Itu juga kita nak hafal. Banyak kalimat lain kan. Sekurang-kurang dapat wa'iza. Oh, dapat wa'iza. Dan ketika kan. Ataupun wa'an situ. Ataupun fastami'ulah. Mendengar. Jadi kita berusaha setiap. Kalau kita mengaji kan. Mengaji satu juzuk. Satu hari tu satu juzuk. Kita bersama jemaah. Kita ambil satu ayat kita nak hafal. Kita berusaha untuk menghafal. Kita tak mampu dah kan, tak mampu untuk menghafal. Tapi sekurang-kurangnya, ada niat, ada usaha untuk menghafal. Dalam satu hari pertemuan kita, ketika kita bertadarus Al-Quran, masing-masing kalau 5 orang, ada 5 ayat yang sudah dihafal. Kita ambil satu ayat, saya nak hafal yang inilah. Saya nak hafal yang inilah. Saya nak hafal yang inilah. Saya nak hafal inilah. Besok, jumpa, hafal dengan kawan. Cuba tolong cekkan saya apa yang salah hafal. Oh, Masya Allah. Itulah rahmat Allah turunkan kepada kita. Ada dah buat kan macam itu? InsyaAllah. InsyaAllah tu makna tu. Akan datang. InsyaAllah. Mulai esok. Atau mulai hari ini. Saya nak hafal satu ayat. Ambil satu ayat yang paling pendek betul. Saya nak ini. Saya nak ini. Saya nak ini. Kita tasmik dulu. Kita baca dulu. Besok jumpa, sebelum mulakan tadarus, dengarkan hafalan kita. Subhanallah. Dengarkan hafalan kita. Jangan segan, jangan malu. Tiba-tiba dia tak dapat. Jangan segan, aku tak dapat lah, tak nak datang lah. Jangan sampai macam itu. Tak dapat lah. Allah belum bagi hidayah kepada kita. Tapi janganlah pula yang tak dapat tu, yang dapat tu bagi tahu kepada yang tak dapat, ini mesti tak dapat hidayah ni. Jangan, sehingga kawan tu asyik dia hafal, aku tak hafal, aku malulah, tak nak tadarus. Siapa yang rugi? Kita juga rugi. Kita carilah yang hafal. Tak dapat hafal satu ayat. Saya tak boleh hafal Ustaz, alasan dia sudah berumur kan. Nabi turun wahyu berapa tahun? Diriwayatkan Nabi 40 tahun kan. Alas kita tua. Terakhir Nabi turun wahyu berapa umur Nabi? Nak dekat 60 atau 60 lebih. Tetap juga wahyu turun. Artinya manusia ini berpotensi untuk menghafal Al-Quran. Tua bukan alasan. Yang penting kita nak saja. Tiba-tiba dalam satu hari itu kita tak mampu nak, kita dah janji nak satu ayat dan hafal. Tiba-tiba tak dapat. Saya dapat ujung aja, Ustaz. Saya dapat ujung aja. Apa ujung itu? Turhamun, kan? Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada satu kalimat dalam Al-Quran, dia improve dalam kehidupan dia untuk menghafal Al-Quran. Ini yang paling penting. Penting ada usaha. Walau sahabat kita boleh 2-3 ayat dia baca, itu Allah bagi hidayah kepada dia. Kita pula dapat sikit. Kadang-kadang orang yang hafal Quran ni, dia cepat menghafal tapi cepat lupa. Ada lambat menghafal, lambat hilang. Semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, itu makanya Allah sebut dekat sini ayat 49 tadi. Fi suduril ladzi na'utul ilma. Orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Apa ilmu pengetahuan? Dia boleh baca, dia boleh baca terjemahan, dia boleh fahami makna, dan dia boleh mengamalkan, dan dia boleh menghafal Al-Quran dalam diri dia. Inilah orang yang diberikan ilmu. Kita semua dah pandai baca Quran.
Boleh baca Quran semua kan? Boleh baca semua. Betul. Dan sebagainya. Takkan kita nak kembangkan kita punya kehidupan kita? Untuk diri kita. Mesti kita berusaha untuk menghafal. Berusaha untuk menghafal isi kandungan Al-Quran. Contoh dalam ayat ini, dalam ayat 49 ini, satu ayat ini kita tak dapat nak menghafal. Kita dapat aja fi suduri. Tak dapat yang lain, Ustaz dapat sudur aja. Sebab apa? Kita selalu baca fi sudurin nas. Teringat itu, fi suduri. Dapat itu je, alhamdulillah. Tak jadi masalah. Yang penting kita ada usaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara menghafal Al-Quran. Kemudian ayat ini ditutup wa ma yajhadu bi ayatina. Siapa yang mengingkari ayat-ayat kami? Ayat-ayat apa? Ayat-ayat Al-Quran. Maka illa zalimun, melainkan mereka itulah mereka orang yang zalim. Jadi tak nak menjadi manusia yang zalim. Kita dah ada ilmu pengetahuan tentang membaca Al-Quran. Kita dah banyak guru, macam-macam guru kita dah ada dah. Kemudian kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita dengan berusaha untuk menghafal Al-Quran. Walaupun sepotong ayat. Ketika disebut cara nak mengamalkan dia, ketika disebut pada ayat 49 dalam surah Al-Ankabut ini, kita fahami ayat makna dia, oh rupanya Al-Quran ini dihafal. Maka kita berusaha untuk menghafal. Dan untuk mengekalkan hafalan kita, walaupun satu ayat, kita bawa dia dalam solat. Ini tidak. Solat kita, itulah yang kita baca ketika umur 10 tahun dulu, sampai umur 50, 60, 70, itu juga kita baca. Iaitu, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas. Tak boleh baca ke? Boleh. Cuma kita tingkatkanlah kita punya hafalan. Mulai hari ini, kita nak baca solat zuhur kan? Allahu Akbar waladdallin. Amin. Kita baca. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Agak-agak siapa yang terkejut? Siapa yang terkejut agak-agak? Malaikat ini dah bincang dah tahu dah. Awak tahu tak apa nak baca selepas ini? Saya tahu, dah 40 tahun dia baca kulhu. Kulhu Allah baca dia. Zuhur kulhu Allah, asar kulhu Allah, maghrib kulhu Allah, semua kulhu Allah baca kan. Tiba-tiba baca surah Al-A'raf tadi. Terkejut dia, wah kalau kabut nulis. Itu kita, ayat-ayat kita sajalah. Jadi itu adalah salah satu peningkatan ibadah kita kepada Allah dan cara kita nak bertadabur isi kandungan Al-Quran ataupun nak menghayati, iaitu cara berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian seterusnya jika kita buka muka surat 460. Yang ke berapa tu? Yang kelima, surah Az-Zumar. (460). Jumpa dah? Ayat yang ke-18. Iaitu mengamalkan. Cara berinteraksi dengan Al-Quran, iaitu dengan cara mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ataupun dalam istilah dia tatbiq. Tatbiq artinya mengamalkan isi kandungan Al-Quran, iaitu pada ayat 18. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allazina yastami'una al-qawl
fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Maksudnya iaitu mereka yang mendengar kata-kata lalu mengikut apa yang paling baik di antara mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sihat, orang yang mempunyai akal yang baik. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, allazina yastami'una al-qaul, ketika mereka dibacakan Al-Quran dan mereka berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran, maka mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang baik-baik. Semua dalam Al-Quran adalah baik. Ini adalah mengamalkan. Jadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia pahami makna isi kandungan Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini orang yang cerdik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Quran dibacakan, dia diam dan dia dengar dan dia perhatikan baik-baik dan berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka dia adalah orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki akal yang sihat. Artinya amat rugi ketika Al-Quran dibacakan, ketika Al-Quran disyarahkan, ketika Al-Quran ditadaburkan dan disampaikan makna isi kandungan yang terdapat di dalamnya, kita buat tak tahu saja. Ibaratkan masuk telinga kanan, ibaratkan angin lalu saja. Tak ada lagi kesan kepada dia dalam kehidupan dia. Maka mereka dikatakan orang yang tidak cerdik. Orang yang cerdik, bila dapat Al-Quran, dia berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan berusaha untuk menyampaikan juga kepada orang lain. Itulah yang dinamakan ulul albab. Itu cara yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, cara berinteraksi dengan Al-Quran iaitu ta'lim. Apa ta'lim? Mengajarkan Al-Quran. Kita balik kepada surah Al-Baqarah ayat 151, muka surat 23. Muka surat 23. Yang 5 di atas tadi dia tanda kan? Dia tanda dah? Jadi kalau ditanya kenapa perlu berinteraksi dengan Al-Quran, semuanya ada dalil melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 151. 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Ini akan kita tengok selepas ini, iaitu surah Al-Jum'ah ayat yang kedua daripada sifat ataupun peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud kama arsalna pada ayat 151 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul. Siapa rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan kamu, daripada kalangan masyarakat Arab. Apa tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Membacakan ayat-ayat kami. Apa ayat-ayat kami? Iaitu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apa lagi? Wa yuzakkihim, mensucikan kamu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kamu kitab. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kamu kitab dan mengajarkan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kamu, iaitu dari hikmah, serta mengajarkan apa yang kamu belum ketahui. Ini. Bila kita dapat satu ayat Al-Quran, contoh, kita dapat satu ayat Al-Quran. Ayat apa tadi? Contoh dalam surah
Al-A'raf. Iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kita dapat satu ayat Quran. Kita ajarkan. Bagaimana cara kita nak mengajarkan? Kita beritahu ayat surah Al-A'raf ayat 204 bercerita tentang menghayati dan mendengar dan diam ketika baca Al-Quran. Kita ajarkan orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain. Kita buat status. Kita buat sampaikan kepada sahabat-sahabat grup kita bahwasanya bila Al-Quran dibacakan, kita kena diam. Ini. Bila kita ajarkan kepada orang lain tentang apa yang kita dapat melalui Al-Quran, ilmu yang kita dapat akan lebih tersemat dalam hati kita. Susah untuk hilang. Sebab kita dah sampaikan kepada orang lain. Walaupun orang lain tu, dalam grup tu ada orang macam-macam, orang pandai-pandai dalam tu, tapi kita nak berusaha juga untuk nak mengajar. Contoh kita dalam tadarus kan, kita dapat satu ayat, kita baca dekat rumah, kita kongsikan. Ayat ini tentang ini, ayat ini tentang ini, ayat tentang ini. Kita ajarkan kepada orang lain. Tapi dengan syarat, kita mengajarkan kepada orang lain tu, bukan kita nak menunjuk kita ada ilmu. Kita tak nak seperti itu. Kita nak berkongsi, kita nak mengajarkan orang lain supaya apa yang kita ada dalam diri kita, dalam kepala kita ni, makin tersemat sebab kita dah ajar kepada orang lain. Dan ia adalah salah satu sunnah Nabi SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu membacakan kitab Al-Quran. Selepas Nabi baca kitab Al-Quran kepada kita, wa yuzakkihim. Nabi SAW yuzakkikum, mensucikan kamu. Artinya ketika Nabi ajar seseorang baca Al-Quran, ketika Nabi memberikan syarahan tentang Al-Quran dan menjelaskan dan menunjukkan bentuk amalan isi kandungan Al-Quran, secara tidak langsung Nabi mensucikan mereka. Mensucikan orang-orang pada ketika itu, orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari Nabi SAW. Maka Allah menyucikan mereka. Wa yuzakkikum. Samping itu, wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kamu kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quran. Artinya apa yang terkandung dalam kitab Al-Quran, itulah manual kita dalam kehidupan. Sehingga Nabi SAW, ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Secara tidak langsung, Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kita juga nak menjadi Al-Quran yang berjalan, itu kita bawa dalam beg hulu kehiling. Itu bukan akhlak Quran, itu adalah bawa Quran saja. Baca tak baca, wallahualam. Kemudian apa lagi? Wal hikmata, mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada kita. Dan Nabi juga wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita banyak perkara yang belum kita ketahui dalam kehidupan kita. Ini adalah konsep daripada bagaimana cara nak bertadabbur isi kandungan Al-Quran. Supaya apa? Quran itu boleh tersemat dalam hati kita, dan Quran itu akan lebih kita cintai bila kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Cuba buktikan. Kalau kita ikuti yang 6 tadi tu, kita baca dengan baik, kita fahami makna, kita dengar dan kita sampaikan dan sebagainya, kita tercari-cari. Rasanya apa? Rasanya kita ni tak satu hari tak baca Al-Quran, tak melihat isi kandungan Al-Quran tak sempurna. Sebagaimana kita saat ini dengan handphone kita. Agak-agak mana lagi banyak buka handphone daripada buka Quran? Tentulah handphone tu kan. Bangkit tidur handphone, sebelum tidur handphone, lepas masak handphone, tengah masak handphone. Semua handphone. Sedang tarawih pun, lepas tarawih sepatutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Cek handphone, buka handphone. Kalaulah handphone tu boleh cakap, "Weh, lu nyai aku." Tengok. Tak apa, itu kehidupan kan. Tapi kehidupan. Tapi kita kena imbangi dia dengan banyak baca Al-Quran. Kita kan ada aplikasi dalam handphone ni kan. Aplikasi dalam handphone tu ada Al-Quran. Kita tengok berapa kali satu hari kita boleh tengok Al-Quran dalam handphone kita, daripada tengok WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya.
Kita kena imbangi. Kita kena imbangi agar apa? Tujuan dia adalah kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mencintai Al-Quran seperti itu. Dan kita berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi, kita nak praktikkan yang 6 yang kita belajar tadi itu pada surah Al-Jum'ah. Jom kita buka surah Al-Jum'ah. Hari ni kita banyak-banyak salah Al-Quran. Saya dipahamkan sampai pukul 10 Pukul 10. Okey. Biasa kalau kuliah tu 40 minit aja. Ini bukan kuliah, ini kelas. Okey. Saya lagi suka macam ini, ada kelas. Itu makanya boleh salat Quran. Kalau ceramah tak sempat kita nak buka salat Quran ni. Surah Jum'ah, surah Al-Jum'ah. Kalau ditanya kenapa ustaz nak petik surah Jum'ah ni? Mesti ada. Sebab 4 hari bulan 4 bersamaan dengan 24 Ramadan, kami ataupun Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ataupun Karangkraf nak buat program apa nama dia? World Quran Hour dekat Masjid Negara. Siapa yang ada berkelapangan bolehlah hadir. Saya sebelum tu saya teringat juga nak bawa plakat World Quran Hour tu. Tapi semalam terlupa dah, hari ni cuti. Jadi itu makanya surah Jumaat ini kita nak tadabburi dia pada hari itu. 4 hari bulan tu. Jadi kalau kita nak melihat sedikit, nanti akan disambung, nanti tengok dekat TV, iaitu di Astro Oasis ataupun TV-TV yang lain yang ambil, kita akan melihat daripada pukul 12 hingga pukul 1 akan tadabbur Al-Quran dalam program World Quran Hour. Tema dia adalah daripada surah Al-Jum'ah yang mengupas iaitu 3 U, iaitu ummah, ulama, umara dan ummah. Ulama, umara adalah pemimpin, ummah ada 3 U, bercerita tentang apa isi kandungan daripada surah Al-Jum'ah ini. Tapi sebelum kita pergi melihat daripada TV, kita akan sedikit memahami tentang surah Al-Jum'ah. Kita nak praktiskan dalam kehidupan kita 6 tadi yang telah kita pelajari tentang cara berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddusil azizil hakim." Perkataan yusabbihu lillah. Semua makhluk bertasbih. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, ada belajar bahasa Arab ini ke? Ada kelas Ustaz Firdaus? Abqaf. Yusabbihu itu fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ada situ huruf ya. Okey. Kita nak ulang sikit je lah kan. Fi'il mudhari maksud dia apa? Istimrar, berterusan. Jadi yusabbihu, semua makhluk Allah yang ada di langit dan ada di bumi, mereka sedang bertasbih. Tidak akan henti sampai hari kiamat. Yusabbihu itu fi'il mudhari istimrar, continue sampai bila-bila. Itu cara kita nak bertadabbur. Kita fahami makna dia. Semua makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi, mereka bertasbih. Mensucikan siapa? Mensucikan Allah. Kenapa perlu mensucikan Allah? Sebab surah ini adalah surah perjuangan. Di antara 7 surah yang musabbihat. Di dalam Al-Quran ada 7 surah yang diawali dengan tasbih. Yang pertama surah Al-Isra. Yang kedua surah Al-Hadid. Yang ketiga surah Al-Hashr. Yang keempat surah As-Saf. Yang kelima surah Al-Jumu'ah. Yang keenam surah Taghabun. Yang terakhir surah Al-A'la. Apa di awal surah Al-A'la yang sentiasa imam baca? Sabbihisma rabbikal a'la. Itu adalah sabbihis tu perintah.
fi'il amar, perintah untuk bertasbih. Jadi, setiap surah yang diawali dengan yusabbihu atau sabbaha, madhi ke, mudhari' ke, atau masdar subhana, ataupun fi'il amar sabbih, arti semua itu adalah ayat yang terkait dengan perjuangan. Perjuangan yang macam mana? Perjuangan untuk membetulkan diri kita sehingga kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Ini kan surah Jumaat terkait dengan solat Jumaat. Sebenarnya perjuangan. Perjuangan bagi orang lelaki pergi solat Jumaat dengan khutbah dan sebagainya. Jadi mereka itu ada satu perjuangan. Perjuangan apa lagi? Nak menahan ngantuk. Solat Jumaat pengalaman lagi kan? Dia datang ke masjid, dia cari apa? Tiang. Ataupun dia cari pintu. Sebab apa? Lepas habis saja dia langsung nak pergi. Kalau rehat bukan main awal. Ini semua pengalaman kan? Jumaat tu rehat awal kan? Rehat awal. Tapi tak duduk dalam kita bagi rehat tu nak pergi masjid. Ni rehat tak? Duduk dekat kedai. Dah sampai masuk, dah sampai imam tu naik khutbah baru dia masuk. Ini nama dia dugaan dan perjuangan. Maka setiap perjuangan yang kita lakukan, bulan Ramadan, kita nak bertadarus Al-Quran, kita perjuangan, itu semua perjuangan. Maka untuk berikan kekuatan pada diri kita, kita kena bertasbih. Subhanallah. Amalan yang paling ringan di lidah dan paling berat timbangan dan dia paling disukai oleh Allah, apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu amalan yang paling hebat. Jadi, awal surah ini dimulakan dengan yusabbihulillah. Kemudian, ada 4 nama Allah dekat ayat yang pertama tu. 4 nama. Apa yang pertama? Al-Malik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Hakim. Pada ayat yang pertama ini, agak-agak kita ada yang dah hafal tak? Ada hafal. Cuba kita tutup. Cuba baca nama Allah situ tadi. Masya Allah. Kita dah praktikkan, kita tadabbur dah. Kita dah hafal. Hari ini aku hafal Al-Quran. Cuba dengar, kata suami balik kan. Cuba dengar. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Masya Allah. Itu Asmaul Husna. Iya, tapi ayat pertama dalam surah Al-Jumu'ah. Kita dah hafal dah. Kalau kita tambah lagi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Kita dah hafal satu ayat. Subhanallah. Hebat. Bila ditanya makna dia, kita boleh terangkanlah. Perlunya adanya tasbih dalam kehidupan kita dan sekaligus menyebut nama Allah iaitu melalui Asmaul Husna. Al-Malik. Kenapa Al-Malik? Kenapa tidak banyak nama Allah yang 99 tapi Allah sebutkan Al-Malik? Sebab apa? Allah nak menunjukkan bahawasanya Allah itu maha kuasa yang layak untuk diberikan tasbih. Kemudian Al-Qudus, Allah itu maha suci. Bila kita bertasbih kepada Allah, seolah-olah kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mensucikan Allah, maka diri kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Aziz, Allah tu maha perkasa yang layak untuk disembah. Tidak ada, bila seorang raja, Al-Malik, dia raja tapi dia tidak ada kuasa, apa jadi raja tu? Apa jadi raja tu? Jadi Pak Turut lah nama dia. Tapi dia Al-Malik, Allahul Malik, dia raja dan dia pula memiliki kekuasaan yang amat perkasa. Agak-agak apa jadi? Semua dapat ditaklukkan. Dan di samping itu, dia Al-Aziz, Al-Hakim pula. Allah tu Al-Hakim. Maha bijak, maha bijaksana. Allah nak bagi umatnya ataupun hambanya pahala yang banyak, Allah jadikan bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu amalan yang kita buat sama dengan 1000
1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatil. Jadi itu adalah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmah Allah juga, Allah berikan peluang kepada kita untuk hadir mendalami isi kandungan Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan. Itu Allah Maha Bijak, Allah Maha Bijaksana. Ketika kita melihat secara simpel, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kamu, kamu tak nakkah melihat? Pada diri kita ni, kita tak nak melihat pada diri kita ni. Yang biasa kita lihat apa? Pada diri kita. Muka saja. Itu makanya kat rumah cermin kecil. Ustaz, saya cermin besar. Tapi yang tengok muka juga kan? Ada tak tengok cermin dekat tangan? Ada tak tengok cermin tapi tunjukkan tangan? Mana ada. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan semua pada diri kita ini adalah kita kena perhatikan. Sebab apa? Sebab melalui perhatian kita kepada diri kita, kita akan mengatakan Allah tu Maha Bijaksana. Masya Allah. Ada jari, kalau jari macam ni, rapat macam ni, agak-agak apa jadi? Tak boleh apa nak pegang. Semua mesodok ini je. Makan macam ni, masuk macam ni. Tengok, ini satu contoh yang biasa, yang simple je lah kan. Contoh budak tadika je. Ketika Allah bagi kita tangan, kita ada tak? Kita melihat. Sehingga kita memahami, Masya Allah, Allah itu Maha Bijaksana. Allah itu Maha Hakim. Ketika kita masak juada buka puasa, agak-agak apa kita rasakan? Kita rasakan sedap. Pernah tak terlintas dalam hati kita, oh betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga makanan yang saya masak, makanan yang saya makan terasa sedap. Amat jarang kita mengatakan Allah Maha Bijaksana. Allah Al-Hakim. Mulai hari ini, segala perbuatan yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesej yang pertama Allah sampaikan dalam surah Al-Jumu'ah. Bertasbih dan meyakini Allah Maha Kuasa dan Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Perkasa dan Allah yang Maha Bijaksana. Maka bila kita memahami konsep daripada Asmaul Husna, khususnya yang 4 ini, maka kita akan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan semua bertasbih kepada Allah? Sebab mereka tahu akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa kita tak nak bertasbih kepada Allah? Sebab kita tidak meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud daripada mesej yang ingin disampaikan daripada surah Jumaat ayat yang pertama. Apa nak kita relatekan dalam kehidupan kita? Nak menjadi seorang insan yang dipuji oleh Allah, nak menjadi insan yang sentiasa disucikan oleh Allah, kita kena mensucikan Allah melalui subhana atau subhanallah. Ini yang perkataan tasbih yang biasa digunakan dengan perkataan subhanallah. Tu makanya kan kalau kita buka surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang pertama tu, Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba, ketika seorang manusia yang sentiasa memuji Allah, maka dia memperhambakan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba yang memperhambakan diri dia kepada Allah, dan Allah bagi pula gelaran Abdullah, hamba Allah. Ini adalah gelaran yang amat tinggi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Kalau kita nak tadabbur satu ayat ni sampai 11 ayat ni, pukul 12 lah baru habis. Tapi tak apa pukul 12 bukan ada nak buat apa-apa kan. Nak tadarus lepas ini, alhamdulillah, masya-Allah kan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wallazi ba'atsa fil ummiyin. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabi ummi. Nabi yang ummi di sini adalah nabi yang tak reti, tak pandai baca dan tak pandai tulis. Kenapa Allah utus nabi yang ummi? Tak pandai baca, tak pandai tulis, sebab ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mukjizat. Mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau seandainya Nabi itu pandai baca, pandai tulis, mesti orang kafir akan mengatakan Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad. Tapi bila diutus dia seorang yang ummi, dia tak tahu apa-apa, berarti Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tugas Nabi? Sebagaimana yang disebutkan pada surah Al-Baqarah 151 tadi kan. Di sini disebutkan yatlu alaihim ayati. Tugas Nabi adalah membacakan Al-Quran kepada mereka, kepada umat dia. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Nabi bacakan. Sehingga ayat-ayat itu sampai kepada kita hari ini. Itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yuzakkihim. Nabi juga mensucikan mereka. Mensucikan, Allah mempunyai nama Allah Al-Quddus Maha Suci. Kemudian tugas Nabi pula adalah mensucikan mereka, mensucikan kita. Bagaimana cara mensucikan kita? Kita banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak membaca Al-Quran. Bila kita bertasbih, hati kita akan tenang. Bila hati kita tenang, kita tidak akan urus orang lain. Bila kita sucikan hati kita dengan banyak membaca Al-Quran, maka kita tak perlu nak uruskan yang lain. Kemudian, wa yu'allimuhumul kitab. Nabi juga mengajarkan mereka kitab, iaitu dalam yang terkandung dalam Al-Quran ini diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sampai kepada kita hari ini, hukum, ahkam dan segala yang tertakluk dalam kehidupan kita semua dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Tak cukup Al-Quran saja, wal hikmah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sebelum itu kamu dalam keadaan kesesatan. Artinya kita tidak dapat petunjuk melainkan petunjuk yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita seterusnya pada ayat yang kelima, masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Na'udzubillah. Allah berikan perumpamaan orang yang diberikan kitab kepada ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani, ada kitab Taurat dan Injil, tetapi mereka tak baca isi kandungan dia. Mereka tak amalkan isi kandungan kitab Taurat tadi atau Injil tadi. Mereka diumpamakan seperti apa? Subhanallah. Artinya, bila umat Nabi Muhammad juga seperti itu, ada Al-Quran, Al-Quran tak dibaca, Al-Quran dibeli hanya untuk sekadar hantaran. Hantaran kan? Tak pernah tengok, melainkan datang bulan Ramadan, baca saja tapi tak beramalkan, hati-hati. Ayat ini adalah tamsilan kepada orang Yahudi, tapi tidak mustahil sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada Al-Quran, kita tak nak baca, kita tak nak amalkan, dan kita tak nak mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Maka kita seperti seperti keledai, dia bawa kitab tapi dia tak pernah baca. Seolah-olah itu. Ini merupakan satu perumpamaan tamparan yang amat hebat yang Allah berikan kepada kita. Itulah surah Jumaat diletakkan ini supaya umat Nabi Muhammad ketika Al-Quran dibacakan pada hari Jumaat, ketika khutbah, hendaklah perhatikan dengan baik dan diamalkan selama 1 minggu berikutnya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan al-fadl, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan pada ayat yang keempat. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Solat Jumaat kan, kalau kita nak terkaitkan solat Jumaat, kita ada 5 minit lagi. Solat Jumaat itu kita lakukan dalam tempoh 1 jam. Rupanya dia adalah untuk reset diri kita selama 1 minggu berikutnya sampai kepada hari Jumaat yang berikutnya. Itu dia. Tapi kita, masyarakat kita ni untuk lelaki saja kan. Tapi pernah tak perempuan tanya suami, tanya anak lelaki kita, apa khutbah yang disampaikan tadi? Ni tugas ni. Lepas ni balik, awas lah kena tanya. Nak tahu tak anak kita, suami kita dengar khutbah atau tidak? Cuba tanya. Bang, apa poin tadi? Apa poin khutbah? Dia jawab, ittaqullah, kan? Hanya itu selalu dengar je kan? Ittaqullah itu awal khutbah.
Sebab mata masih terang lagi. Ittaqullah. Masih terang lagi. Sampai dekat ujung, dia tahu doa saja. Di tengah-tengah tak ingat. Bila balik ke rumah tanya, bang, ataupun atuk, tadi khutbah, apa dapat intisari pada khutbah? Itu jawapan ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Masih Alhamdulillah ada juga mesej sampaikan. Kita yang tak pergi dekat masjid kan, solat Jumaat kan, tapi kita perlukan, kita paksa suami kita untuk pergi awal, sebab ganjaran pahala orang yang datang menunaikan solat Jumaat ini dibaratkan yang datang pertama seperti dapat seekor unta, datang berikutnya dapat kambing, sampai telur. Telur. Ada juga dia punya hilah semua dia, ustaz, tak apalah, telur pun telur lah. Kalau kumpul telur banyak-banyak, dieram, dapatlah ayam kan. Ayam tu bertelur balik. Itu dia punya hilah lah. Kita terima, tak apalah. Nak buat macam mana kan. Tapi sekurang-kurangnya dia dapat ilmu balik yang disampaikan oleh khatib, dapat poin-poin, sampaikan kepada ahli keluarga kita. Kongsikan ilmu tersebut. Baru terasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, kita nak laju saja. Ada beberapa minit lagi. Pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-8, pada ayat surah Jumaat ini, Allah bercerita tentang kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian, bagaimanapun kita nak lari pada kematian, akan datang kematian tersebut. Artinya surah Jumaat ini nak mengajarkan kita untuk sentiasa mengingati bagaimana cara nak ingat mati. Bukan kita sebut mati dalam iman kan, Piramli kan. Cara nak mengingat kematian, kita bersiap sedia. Itu maksud dia ingat mati tu, bersiap sedia bila saja kita dah, apa maksud dia? Boleh mati. Tapi kita ada kena ingat kematian. Contoh kita nak pergi umrah kan, kita nak siap betul-betul kan. Kita punya beg, kita punya baju. Lepas dalam beg tu ada beg lagi. Kenapa ni mak? Ada dalam beg, ada beg lagi. Sebab niat dia nak apa? Kan? Yang ada persiapan nak pergi, ada persiapan. Apa kata je, menontar je. Ada persiapan untuk apa? Untuk keberangkatan. Tapi bila Allah sebutkan kematian, kita perlukan persiapan untuk kematian. Apa persiapan kematian? Itulah tadi amal ibadah kita buat. Di samping amal yang wajib pada bulan Ramadan, kita tingkatkan tadarus, baca Al-Quran dan memahami Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian pada ayat yang berikutnya 9, 10 dan 11 cerita tentang hari Jumaat, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah salat Jumaat. Dalam Jumaat itu sentiasalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan pada baris yang ketiga tu, dari baris yang ketiga, wazkurullaha katsira. Hendaklah kamu banyak mengingati siapa? Tengok tasbih tadi kan. Yusabbihu lillah di awal tu, salah satu adalah untuk motivasi untuk mengingat Allah. Bukan sikit, tetapi banyak. Kenapa kita perlukan mengingati Allah sangat banyak? Allah bagi jawapan dia, la'allakum apa? Saja je saya tanya, mana yang tidur tu? Mana yang tak baca kan? Jadi, la'allakum tengok Allah sendiri bagi jawapan. Sesiapa yang mengingati Allah banyak, bertasbih kepada Allah sangat banyak, maka mereka tuflihun. Apa maksud tuflihun? Mereka lah orang yang beruntung. Kita tadi ada belajar perkataan apa? Tukhsirun kan, rugi. Maka pada ayat ini, tuflihun, orang-orang yang beruntung. Allah sendiri langsung bagi jawapan kepada kita. Bukan kita sekadar ceramah, bukan sekadar rentak tazkirah, bukan, tetapi Allah sebutkan sendiri. Sesiapa yang mengingati Allah dengan banyak, bukan 3, bukan 2, tapi banyak, maka merekalah yang mendapatkan tuflihun. Kemudian di akhir daripada surah Al-Jum'ah, sebelum kita tutup, wallahu khairur raziqin. Cuba kita baca dengan kuat, dengan semangat.
Wallahu khairur raziqin. Kita ulang. Cuba pandang atas. Sebut baca. Pandang kawan sebelah. Ini cara nak menghafal Quran. Cara nak menghafal Al-Quran. Cuba dengarkan bacaan kita pada kawan. Dah, kita dengarkan pula dia. Ini cara kita nak sedikit cara untuk menghafal Al-Quran. Cuba tutup Quran. Bukan sadaqallah azim. Baca apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Hafal. Saya yakin semua hafal. Itu kalau kita di ujung kita punya tadarus, kita ambil satu ayat, kita baca dekat kawan, kita usaha hafal dan kita tutup Al-Quran dengan macam mana cara kita tengok atas ke, saya suruh tengok atas tadi kan, tengok atas ke, bawah ke, kiri, kanan ke dan sebagainya, kita tutup mata kita dan sebagainya. Itu cara kita untuk menghafal Al-Quran. Buatlah macam mana pun caranya, tapi ada hafalan Al-Quran yang kita nak bawa balik. Khususnya pada hari ini kita nak bawa balik iaitu ujung ayat daripada surah Al-Jumu'ah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Di ujung dia Allah berfirman, apa bunyi dia? Tutup Al-Quran. Masya Allah. Terbaiklah jemaah. Surah Ghufran. Dapat hafal. Wallahu khairul raziqin. Apa makna dia? Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Apa agak-agak kita boleh kongsi kepada sahabat kita? Cuba cerita kat kawan 1 minit ataupun 20 saat. Cuba cerita. Apa Allah khairul raziqin? Cuba cerita. Tengok, dah faham makna dia kan? Dah hafal pula tu. Dah hafal. Lepas tu dah faham makna dia dan boleh pula cerita ke orang lain. Inilah yang dinamakan apa tadi? Berinteraksi dengan. Lakukanlah seperti itu. Lakukanlah seperti itu sentiasa bersama sahabat kita, di mana kita berjumpa, di mana kita dapat duduk bersama, kongsikan ayat isi kandungan Al-Quran dan hafal isi kandungan Al-Quran tadi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wallahu khairul raziqin. Apa makna dia? Semua rezeki yang kita ada, memang ayat ini turunkan, boleh saya sambung sikit lagi puan Ketika Nabi sedang berkhutbah, ada kafilah rombongan perdagangan datang daripada Mekah sampai Nabi sedang berkhutbah. Para sahabat yang lain meninggalkan Nabi kecuali 12 orang. Nabi sedang berkhutbah ni. Tiba-tiba keluar semua. Nak cari kafilah rombongan perdagangan itu sampai. Dia tahu orang sampai, dah semua menyebutkan ni jualan murah ni kan. Sampai tak tarawih. Pergi dekat shopping kompleks pukul 10-11 lagi ramai daripada masjid. Ya kan? Ini salah satu contoh lah kita dalam kehidupan kita. Zaman Nabi tak ada je shopping kompleks, tapi orang datang kafilah daripada perniagaan. Mereka keluar. Tinggal Nabi saya sedang berkhutbah. Ini adalah salah satu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan Nabi sedang memberikan nasihat yang baik. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sebut wallahu khairul raziqin. Tinggalkanlah jual beli, pada ayat disebutkan kan, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Tinggalkanlah semua jual beli dan sebagainya, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tutup wallahu khairul raziqin. Rezeki yang terbaik adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rezeki yang terbaik? Masing-masing kita ada jawapan rezeki yang terbaik. Hari ini insya-Allah buka ini. Hari ini rezeki dapat baju ini. Hari ini dapat ini. Hari ini dapat kuih ini. Tetapi rezeki yang terbaik adalah
di saat Allah bagi peluang untuk melakukan kebaikan, kita mampu melakukan kebaikan tersebut, itulah rezeki yang terbaik. Apa dia? Di saat kita bangkit tengah malam, dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahajud. Tahajud baik atau tak baik? Baik. Kita tunaikan dia, itulah rezeki dia. Di saat Allah bagi peluang kepada kita untuk hadir pada majlis tadabbur Al-Quran ini atau berinteraksi dengan Al-Quran ini, kitalah yang terbaik. Kemudian, dan kita belajar betul sungguh-sungguh kerana Allah, itulah rezeki yang terbaik yang Allah bagi kepada kita. Tapi janganlah buat status. Oh, kami hari ini adalah kami yang terbaik. Sebab apa kata kawan dia? Kami dapat belajar tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran. Sebab Allah bagi tahu, wallahu khairur raziqin, ibadah yang terbaik ketika ada kebaikan, kita mampu melakukan kebaikan, maka kita buat kebaikan. Awak buat apa? Allahu Akbar, kan? Tak payah tanya. Jadi, itulah dia makna kebaikan yang Allah sebutkan, wallahu khairur raziqin. Inilah tadabbur ataupun interaksi Al-Quran kita pada hari ini terkait dengan cara-cara berinteraksi dengan Al-Quran dan terkait dengan tadabbur Al-Quran dalam surah Al-Jum'ah. Jadi sesiapa yang dapat hadir di Masjid Negara pada hari Khamis 4 April, dipersilahkan dijemput, dialu-alukan. Siapa yang tak dapat nak hadir, kita sama-sama untuk tengok TV bagi memahami untuk tambah nilai lagi tadabbur isi kandungan Al-Quran, iaitu surah Al-Jum'ah. Pentadabbur kita Ustaz Fazul Ismail dengan Ustaz Syari. Kenal kan? 1 jam saja. Tengok dekat TV, ataupun kalau ada masa, kita pergilah dekat Masjid Negara. Ada peristiwa rasa kena tinggal masa kehidupan tu kan, dalam ayat 11 ni, maka orang Islam tidak digalakkan berjual beli, berniaga waktu. Betul. Itulah aspek daripada kesimpulan daripada sebab turun ayat ini. Tu makanya di negara-negara yang seperti Arab kan, kita tengok kan, nak azan saja mereka tutup kedai. Kan ayat yang ke-9 tu, wa iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati kan. Kalau kita tengok ayat tu, kata Allah, ya allazina amanu iza nudiya lis-salah, pada ayat 9, lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Kan ada perkataan di situ, wa zarul bai', tinggalkan jual beli, tutup kedai. Kita tengok orang dekat Arab kan, kita sedang shopping tu, azan dia langsung diusir kita keluar kan. Nak tutup kedai. Inilah yang sepatutnya yang harus kita tanamkan dalam masyarakat kita. Kita ajar anak kita dan semuanya, tinggalkan jual beli ketika azan berkumandang. Tinggalkan jual beli, tutup kedai. Kadang-kadang waktu itulah diuji. Waktu itulah ramai orang, kan? Waktu itulah ramai orang diuji. Tak payah nak fikir rezeki dunia itu, tetapi rezeki Allah sudah sediakan untuk kita. Sebab apa? Kita mendahulukan Allah daripada urusan dunia. Kalau kita sebab kita, saya tak berniaga Ustaz. Saya tak berniaga. Ketika azan berkumandang, tutup gas. Tutup. Orang nanti tak masak je kan. Tutup semua aktiviti, kita dengar azan, kita tunaikan kewajipan kita. Ini yang terbaik. Melainkan dalam keadaan yang tertentu darurat, seperti tengah jalan kan, takkan nak berhenti, langsung jam. Ini hebat mengamalkan sunnah, betul ni, tapi menyusahkan orang lain, tak boleh juga. Artinya bila kita ada kelapangan untuk berhenti buat aktiviti, khususnya dalam perniagaan jual beli, dalam meeting sekalipun berhenti dengar azan, tunaikan kewajipan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak waktu nak dekat Zuhur tu lah bos buat meeting. Pernah berlakukan dalam kehidupan kita kan. Kita kena ubah. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang tadabbur kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Shadaqallahul azim. Tutup.
Cuba ulang balik. Ustaz macam tak percaya kita hafal. Betul. Kita doa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah was salamata was sihhata wal arzaq khususan fi hadzal jama'ah wa khususan ala jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.